Moga-moga urusan haji kita pada tahun ini dan tahun mendatang dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula sebagai jalan mudah kita, Allah berikan kepada kita pengelola jemaah haji, tabung haji dan mereka yang menjadikan jambatan untuk mengerjakan ibadat haji dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Mahu atau mampu? Itu bicara kita pada malam ini dan kita bawakan 3 ahli panel untuk membicarakannya. Tadi Datuk Seri ada sebut tentang berkenaan dengan pengelola jemaah haji. Kemudian syarikat-syarikat yang dilantik itu bukan senang untuk melepasi tapisan-tapisan yang dilakukan. Dan saya yakin bahawa dengan kita mengadakan kursus haji, tak silap saya bermula 27 Oktober dan akan berakhir 21 Januari ini kan. Ya. Jadi berarti panjang masanya dan saya yakin ini di antara proses persediaan. Tetapi bagaimana pula untuk kita nak memastikan pilihan pakej haji swasta ataupun pakej swasta itu sendiri ialah memenuhi cita rasa kita dan sandilah kita bincang tentang mampu dan juga untuk menjadikan ia sebagai satu pemudah cara kepada kita. Macam mana Datuk Seri? Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Jadi saya sambung balik apa yang disebutkan tadi bahawa tabung haji akan memastikan bahawa semua pengelola jemaah haji ini menjalankan tanggungjawabnya, memberi perkhidmatan seperti yang dijanjikan dalam brosur dan yang buat yang terbaik dalam aktiviti pakej hajinya. Dan selepas kita nilai dan kita telah memberi lesen pada mereka, kita tidak membiarkan mereka begitu saja. Ya. Kita memastikan bahawa mereka mempertingkatkan lagi kapasiti dan kemampuan mereka. Kita memastikan mereka berkembang lagi dan itulah juga di antara usaha-usaha kita untuk membangunkan perniagaan dan keusahawan Muslim di kalangan PJH ini ataupun pengelola jemaah haji ini. Dan kita juga ada satu program yang dinamakan sebagai Sijil Petugas Agensi Haji, kerjasama dengan Universiti Islam, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Jadi program ini adalah untuk membangunkan kemahiran petugas-petugas agensi haji, iaitu petugas-petugas syarikat-syarikat ini, supaya kemahiran mereka dapat memberi perkhidmatan yang terbaik. Ini di antara usaha-usaha yang kita buat sepanjang tahun, termasuklah memberi taklimat kepada syarikat-syarikat ini tentang garis panduan dan syarat-syarat baru yang diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi, seperti mana yang saya sebut tadi. Bila saya baru balik, saya akan mengadakan pertemuan dengan semua syarikat-syarikat untuk memberi taklimat tentang syarat-syarat baru. Dan juga kita ada satu karnival yang akan berlangsung tidak lama lagi untuk PJH, membantu PJH untuk menyampaikan pakej-pakej mereka kepada mereka yang memerlukan, bakal-bakal haji yang berminat. Dan juga kami sentiasa memantau pergerakan prestasi PJH ini di Malaysia, di Arab Saudi juga. Sepanjang masa kita bagi markah pada mereka, kita juga denda mereka sehinggalah denda itu sampai ke tahap membatalkan lesen mereka. Jadi inilah seriusnya kita memastikan bahawa prestasi syarikat-syarikat itu betul-betul mengikut pada piawaian tabung haji. Jadi saya harap bahawa umat Islam yang berhasrat untuk tunai haji, janganlah ambil jalan mudah. Janganlah terpengaruh dengan janji-janji manis. Ya. Banyak janji-janji manis yang bertaburan sini sana. Yang kata tak payahlah tunggu lama, ikut giliran sampai berapa ratus tahun, ikutlah dengan kami boleh pergi terus. Janganlah pergi dengan ni sebab kena lalu pemeriksaan kesihatan. Sakit kronik macam mana pun, dah tak larat macam mana pun, kami boleh bawa pergi buat haji juga. Ya, ataupun pelbagai lagi perkara-perkara yang akhirnya syarikat-syarikat ini adalah syarikat-syarikat yang tidak dilesenkan. Kena ingat, syarikat-syarikat yang tidak dilesenkan ini, mereka telah melanggar undang-undang iaitu Akta Tabung Haji, di mana siapa yang nak bawa jemaah haji mestilah ada lesen dan kebenaran daripada tabung haji. Jadi kalau mereka yang juga ada visa, kadang-kadang mereka ada visa urusan sendiri, dia dapat visa mujamalah atau visa melalui Ifrada ini, mereka juga haruslah pilihlah PJH. Lebih tenang mereka melaksanakan ibadah haji supaya elak kena tipu, elak daripada bayar tinggi-tinggi tapi dapat perkhidmatan yang cukup rendah ataupun terkandas, kebajikan mereka tidak terjamin, yang berlaku setiap tahun lah kita tahu. Jadi saya harap begitulah. InsyaAllah. Jadi yang pentingnya mungkin Datuk Seri, kalau mereka nak dapatkan maklumat boleh rujuk di laman Sesawang
tabung haji. Tabung haji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sumber kita untuk memastikan siapa pengelola jemaah haji yang telah pun diluluskan untuk menguruskan jemaah haji. Saya nak minta Datuk Mufti, tadi pada pusingan tadi Datuk Mufti ada sebut berkenaan dengan konsep pembiayaan pinjaman dan sebagainya. Tambah-tambah bila Datuk Sri bagi pula kita lantik 25 pula pengelola jemaah haji, ada pula pakej haji swasta. Maka ini jalan mudah untuk orang nak memilih. Bukan hanya sekadar pakai muasasah, nak pakai pakej haji swasta. Pada pandangan Datuk Sri, Datuk Mufti lah, berkenaan macam mana kita nak lihat kadang-kadang sampai tahap bila kita nak menggunakan pembiayaan itu menjerat kita ataupun mungkin menyusahkan kita sendiri. Ada tak syarat-syarat yang kita sepatutnya faham untuk membolehkan kita menggunakan pinjaman pembiayaan peribadi itu sendiri? Fadil Ustaz Nabil, Datuk Sri, seterusnya Fadil Ustaz Ashraf. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apabila kita sebutkan tadi bahawa harus untuk kita buat dan mohon pembiayaan pribadi, boleh juga kita hutang dengan syarat memang kita ini mampu al-wafa, iaitu untuk membayar hutang itu. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang ada kerja tetap dan memang waktu dia tak pergi haji pun dia beli kereta. Masya Allah. Dia beli rumah, tak tunggu pula umur 50 tahun, 60 tahun sampai istitaah untuk beli rumah tu. Tapi macam tidak adil apabila kita kata pula untuk pergi haji nantilah tunggu istitaah betul-betul. Apabila kita kata telah diharuskan, maka ada beberapa parameter ataupun syarat yang pentinglah. Sebab kita melihat dengan sebab kita buat pembiayaan dan kita jadi mampu kerana kita ada gaji tetap, ada kerja tetap, maka pada waktu ini boleh kita kata lebih afdal dia cepatkan. Untuk dia pergi dalam keadaan masih sihat, tubuh badannya masih cergas. Tadi Ustaz Ashraf ada sebut haji ini berbeza dengan solat kerana haji ini ibadah badaniah pun ya, kemudian harta maliah pun ya. Jadi keduanya ini bergabung untuk menjadikan kita ini mampu. Jadi alang-alang telah diharuskan ambil yang afdal ketika masih muda ini, buat mohon pembiayaan sebagai contoh, kemudian pergi ketika masih sihat, ketika masih kuat, jadi kita boleh laksanakan dengan sempurna insya-Allah. Yang kedua, pastikan kita ambil pembiayaan yang patuh syariah. Jangan yang terlibat dengan riba, jangan terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang ketiga juga kita kena pastikanlah bahawa mana-mana pakej pengelola tabung haji, pakej haji tadi yang swasta adalah yang sesuai dengan kita, dengan keluarga kita, supaya nanti tak adalah cerita berkaitan dengan membazir dan seterusnya. Yang ketiga, boleh saya sebutkan juga betapa penting keazaman kita bila buat dan mohon pembiayaan ataupun kita berhutang dengan sesiapa pun dan kita mampu membayarnya, mestilah niatnya memang nak dibayar balik. Jangan sampai peringkat kita balik haji nanti dah dapat haji, kita lagipun dia kata dah dapat takaful Datuk Seri. Jadi kalau tak bayar pun tak apa. Tapi kita kena ingat dalam hadis Nabi kata matlul ghani zulmun. Kalau kita ada kemampuan tetapi kita ini melewatkan bayaran hutang kita, maka itu satu kezaliman. Maka ni semua kena dielakkan dan kita kena pastikan supaya kita dapat melakukan ibadah haji dengan sempurna. Masya Allah, terima kasih saya bersama Datuk. Teguran buat saya dan semua kita. Supaya hari ini kita kena hitung diri kita, persiapkan lebih awal insya Allah.